kita dah tengok yang hypothesis testing, tajuk yang kita dah tengok. Hypothesis testing yang kita dah tengok, satu untuk mean mu. Ini ada 3 case. Boleh refer note tu lah. Waktu kita dah tengok juga mean 1 tolak mean 2 kan. Mean 1 tolak mean 2, ini ada 5 case, 5 cases. Yang ni ada 3 cases. So kita perlu identify case tu and then baru select the right test lah. The right statistical test. Itu sama ada t-test ataupun z-test kita. Kemudian kita akan ada pula test bagi variant. Kita buat alpha ni apa nama tu? Kita buat untuk pi dulu. Proportion. Okay. Proportion pi. Lepas tu kita akan tengok difference of proportion pi 1 tolak pi 2. Dan yang kelima kita akan tengok test bagi variant sigma cos 2 variant. Yang keenam kita akan tengok test bagi dipanggil ratio of variant. Ini yang macam you all punya apa nama tu? Confident interval dulu. Benda yang super lah actually. Tapi dalam kita perhati, kita tengok ni dalam aspek apa nama tu, hypothesis testing. Sebelum ni kita buat dia punya confident interval. So kita tengok yang nombor 3 dulu. Nombor 3 test bagi proportion. Test bagi proportion. Test for proportion. Proportion tu kadar. Umpamanya kadar pengguna jalan raya Malaysia yang kena saman. You all dah bayar saman belum? Dah. You tu pun berapa ratus kena? Ke ribu? RM80. Berapa? RM80. Untunglah 80. Saya kena 510. Apa? Itulah. Bawa tak cukup laju. Azizi siap buat zaman baru tu. Bawa tak cukup laju. Kalau cukup laju dia tak sempat tembak. Okey. Dah bayar tau. Complete bersih sekarang ni. Yang segeram tu. Yang segeram tu bulan 12 baru ni pun kena kat Melaka. Berapa doktor? 16. Entah tapi tak sure ni tu. Sampai sakit hati menengok dia. Rasanya tak adalah 16. Dekat AMJ tu saya bawa berapa je. Ada kod 93 kot. Dia guna kereta apa tu? Macam mana? Guna kereta apa? Alah kereta Toyota. Camry Dia kena pakai Myvi tu. Oh pakai baru slow Tak adalah gitu saya lambat. Toyota Alphard ke doktor? Macam mana? Toyota Alphard ke? Oh yang tak adalah. Alphard mana boleh laju. Ini Camry Purba. Okay, test for proportion. Yang ni pun okey, umum dia lah. Kita ada HO. HO dia pi. Okay, equal to satu nilai lah. Pi O tu satu nilai. H1 dia kita ada the same thing. Kita ada 3 option juga. Sama ada kita ada pi. Pi greater than pi O. Lebih daripada pi O. Okay, ini first option. Second option kita adalah H1 pi kurang daripada pi O. Dan the third option kita yang hari tu yang kita sebut two-tailed test tu. H1 dia pi tak sama dengan pi O. Okay, and then dia punya maknanya kita ada dia punya pairing lah. HO dengan H1 yang part 1 ni ke ataupun part 2 ataupun part 3. Macam biasa. So dia punya test statistik dia, untuk tiga-tiga test ni sama je dia punya formula. Dia adalah Z test. Bila Z tu maknanya normal lah, normal distribution. Ini adalah P tu sample proportion,
tolak dengan pi O, kemudian tu bahagi dengan punca kesedua pi O kita yang ternyata dalam HO, nilai dia, darab dengan 1 tolak dengan pi O, bagikan dengan size sample. And then of course petua dia tu macam biasa, di mana kedudukan alpha. Kalau kita nak tulis dia punya petua lah, reject HO if reject HO, kalau yang pertama tu, kalau kita punya option adalah one tail test di sebelah kanan, okay, alpha belah kanan greater than, kita akan reject. Ini lebih daripada Z alpha. Z alpha tu baca daripada table. Kalau kita punya tu H1 kita tu adalah kurang daripada pi O, kita punya alpha di sebelah kiri, so kalau kita akan reject HO kalau Z test kurang daripada negatif Z alpha. Dan yang ketiga tu, the two tail test, kita akan reject HO kalau Z test kita lebih daripada Z alpha per 2, ataupun salah satu kalau Z test tu kurang daripada negatif Z alpha per 2. Okay. So itu petua dia lah. So kalau gunakan graf, maknanya alpha ni sebelah kanan lah. Okay. So nilai kat sini ni yang Z alpha. So kalau Z test kita tu lebih daripada nilai ni, kita reject HO. Maknanya yang kita guna sebelum ni, kita lukis dia punya graf. So kita nampaklah dekat mana kedudukan Z test kita tu. Kalau yang one tail test sebelah kiri ni, kita ada dia di sebelah kiri. Ini adalah alpha. Ini alpha, alpha kita. Ini pun alpha kita. So ni adalah negatif Z alpha. Kalau dia kurang daripada negatif Z alpha, kita tolak HO, reject HO. Dan kalau yang kita ada two tail test ni, saya draw kat sini yang sebelah kiri dan kanan, ini alpha per 2 kita, ini pun alpha per 2. Ini adalah Z alpha per 2. Yang belah kiri ni negatif Z alpha per 2. So kalau Z test kita tu, yang kita kira tu, kalau dia kecil daripada, lebih besar daripada Z alpha per 2, maknanya kawasan belah kanan lah, kita reject HO. Ataupun kalau dikurang daripada this negatif Z alpha per 2 pun, kita tolak HO. So salah satu. So in between, kita accept HO. Okay, ini test for proportion. Hari tu yang saya bagi handout tu, mana nak cari dia? Handout apa dah tu? Handout yang yang hypothesis testing tu. Oh, ada kot. Sekejap. Saya tengok. Ada. Nak share balik dalam ni? Sekejap, saya cari sekejap. Oh, dia ada PDF tu dah. PDF, betul. Ada. 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 Dah hantar. Yep. Hantar ke doktor ke saya share terus doktor? Dalam grup. Dah hantar dah. Dah, okey, thank you. Okey. Okey, ini banyak latihan dalam. So kita tengok satu contoh Satu contoh nombor 12. Kita tengok nombor 12. Nombor 12. Nombor 12. Okey, nombor 12. Nombor 12. The producer ni. Susah juga belajar pakai handphone ni. The producer. Nah, handphone dah lah peruba punya. The producer of ammunition, ni peluru lah. Claim that the effective proportionnya ialah 4%. A random sample of 50 ammunition menunjukkan 3 daripadanya adalah defective. Test the claim at significant level 0.01
If you are the buyer. Okay. Kenapa disebut if you are the buyer? So the story is this. Claim 4% defect je. Yalah, kita setuju. Kita ni pembeli. So kita nak check apa? Bila kata pembeli, maknanya option kita adalah greater than, less than, ataupun not equal. Kita ni pembeli. So you all nak check yang mana? Less than 4% atau Less than ke? Ni defect ni, kita nak beli barang tu, dia kata defect yang kadar defect dia 4%. In a way kita setujulah. Okey, 4%. Maksudnya kita okeylah boleh terima, tapi so kita nak check dia apa? Yang sesuai dia apa? Greater than ke, less than, ataupun not equal tu? HO dia Less than. less than. Tadi dah jawab less than. More than. Kenapa more than? Betul tu. Sebab lebih 4% dia defect. Kalau dia lebih daripada 4%, maknanya Kita reject lah. tak bagus lah. Maknanya tak bagus lah kan. Okay. So kalau dia 4%, okey lah, setujulah maksudnya. Betul. So kalau kita check dia kurang daripada 4%, kita ni sebagai pembeli, advantage pada kilang tu. So best is to check pi lebih daripada 0.04 proportion tu. Okay. Okay, setuju Doktor, kalau kita gunakan less than 0.04 tu, kenapa salah doktor? Okay, kita tengok kalau kita buat ni HO pi 0.04 versus H1 pi dia kurang daripada 0.04. Okay, kita pembeli. Bila kita ni pembeli, biasanya lah kalau kata disebut 4% defect tu, maksudnya kita bersetuju lah, tak apalah 4% defect pun. Maknanya logik lah, mana ada proses yang non-defect. Itu tak logik, memang tak ada lah. So kita setuju yang dia 4% defect. We accept the product tu ada 4% defect. Okay. So kalau dia lebih daripada 4%, kalau dia lebih daripada 4%, maknanya yang itu claim dia tak betul lah. Dia kira maknanya dia kata 4% tapi lebih lagi daripada 4%. Lagi teruk lah maksudnya. Dia tipu. Macam kena tipu lah. Makin lagi teruk. Ni lagi teruk. So kita nak check sama ada dia sebenarnya 4% ke atau lebih teruk daripada 4%. Effect. Kalau kita check yang kurang daripada ni, apa yang berlaku adalah dia kata 4%, lepas tu kita pula check, okey, dia tak kurang daripada 4%. So tadi kita dah setuju ni, kita dah setuju dia 4%. So kalau setuju maknanya belilah kan. Kita agree to buy the product lah. Kalau dia punya defect tu lagi kecil daripada 4%, beli ke tak beli? Kita beli juga. Lagi beli juga. Okey. So ini tak ada advantage. Okey, faham dia punya tu doktor. Faham dah? Faham. Okey. Dia yang ini sebenarnya quality control punya cerita ni actually. Siapa yang ada pernah bekerja quality control tu actually boleh nampak logik lah. Okey, boleh Boleh doktor. Alright. Okey. So setuju dia H1 dia kita nak check sama ada dia lebih teruk daripada yang dia claim 4% defect. Okay. So tu the best statement lah yang kita boleh bagi. So dari situ kita tengok sample proportion dia. The sample proportion adalah P. P ini sama dengan daripada 50 ada 3 yang rosak kan. So ini maknanya 0.06. Okay. So dalam sampel kita ada 6% defect. Alright. Tapi kita nak check sekarang ni, walaupun sampel kita menunjukkan 6% defect, tapi adakah, kalau ikut istilahnya lah,
adakah 6% defect dalam sampel ni significantly more than 4%, sampaikan kita perlu conclude dia sebenarnya defective rate-nya lebih daripada 4%. Okey. Boleh follow? Boleh. Ini istilah dia itulah. Significantly. So kalau ikut maksudnya kita nak tengok sama ada equation yang kita bangkitkan ni adalah, is this 6% sample defect, istilah dia is significantly more than 4%. More than 4%. Tu dia punya istilah dalam statistik yang dipakai tu adalah significant. Saya dah explain belum apa maksud significant apa semua ni? Belum Significant. Belum macam tu? Express pula doktor boleh. Okey. Dia bila kita dapat ni 6% ni, soalannya adalah adakah 6% sampel defect yang kita dapat daripada sampel kita ni 6% defect lah. Adakah 6% sampel defect ni dia adakah dia significantly lebih daripada 4%? Adakah dia tinggi sangat daripada 4%, sampaikan kita conclude memang dia lebih daripada 4% ni. Boleh follow? Tak apa. Sekarang saya cuba explain balik. Cara lain. Itu maksudnya kita perlu risau ke tak, doktor? Tak ada. Ini istilah ni selalu kalau orang buat research lah, kalau baca jurnal ke, you all nanti akan buat PSM kan, kod lah guna. Dia biasa guna istilah significant aja. Oh. Is it significant? Dia punya soalan ni itu je. Tapi significant kita tu is actually defined by nilai alpha kita. Nanti kan saya cuba explain. Okay. Alright. So dalam ni kita dapat sample proportion kita adalah 6%, 0.06. So kita guna Z test. Ikut betul kita tadi kalau kalau kata kita test proportion, kita biasa guna Z test. Bukan biasa guna, memang guna Z test lah maksudnya. So ini adalah P tolak pi O bagi punca kuasa 2 pi O darab 1 tolak pi O bagikan dengan N. Okey. Selalu orang silap, dia tersalah buat tu, dia buat ni, ini pi O ni diganti dengan P. Maknanya bagi punca kuasa 2 P darab 1 tolak P bagi N. Itu salah. Dia betul mudah dia gini. Kita assume HO correct. Kita sentiasa assume HO tu betul. Okay. So berdasarkan HO tu tadi baru kita ambil nilai ni lah. Okay. Jadi dalam ni semua tu nilai daripada pi O. Okay. Yang ini of course lah daripada sampel. Okay, so gantikan dalam tu 0.06 tolak dengan pi kita 0.04 pi O bagi punca kuasa 2 0.04 darab 1 tolak 0.04 N kita 50. So kalau kira ni sekejap kena pakai spek malam-malam buta ni. Ini punca kuasa 2 ni 0.04 darab 0.96 bagi 50, take the square root 2.89. 2.89. 2.89. Alamak. Saya punya salah kira ni. Sekejap. 0.02 bahagi punca kuasa 2 0.04 darab 0.96 0.72. bagi 50 kan? 0.72 saya dapat. Ya betul. Saya dapat 0.72. Betul. Okay, right. Okay. So, kita guna apa kaedah demokrasi, majoriti kata 0.72.
Okay, so itulah maknanya cara approach saya, kita buat draw the graph tu lagi nampak lah. So alpha dia belah kanan. Okay, belah kanan. Ni alpha 0.0 berapa dia nak tadi? Sampai 0.5 5 ke 1? Buat jalan 5 pun. Okay. So, kat sini nilai dia, ni Z 0.05, baca daripada table 4 dalam jadual tu. Table 4, muka surat 34. Okay. Critical value for the normal distribution. Cari alpha atas tu, ni sebelah kiri tu 0.05. Lepas tu baca nilai sebelah dia Z alpha, ini 1.6449. Okey. So 1.6449. Daripada situ kita perlu tentukan sama ada accept HO atau reject HO. Z test kita berada bukan dalam kawasan alpha. Okey. Tengah ni kosong. So ini kita punya Z test 0.72. Okey. Accept HO ke reject HO? Doktor, dalam soalan dia bagi alpha tu 0.01. Okey, tukar 0.01. So nilai ni 0.01 2.3263. Okey, tengok dalam jadual tu. Check betul tak? 2.3263. Alright. So accept HO ke reject HO? Ada nak respon? Dia kurang doktor kan? Dia kurang daripada 2.3263 tu. Alpha belah kanan. So accept HO lah. So bila accept HO tu maknanya betul lah tu 4%. Walaupun sampel kita dapat 6%, tapi 6% sampel kita tu dia tak significantly berbeza daripada 4%. Ini maksud dia. Boleh follow. Maksudnya kalau kita punya nilai Z test tu, katakanlah nilai Z test tu 2.34, Okay. katakanlah 2.34, kita reject lah doktor kan? Reject HO lah. Dah, boleh follow. Okey, boleh. Okey ni. InsyaAllah doktor. Okay. Doktor, ulang balik sikit boleh tak yang 2.3 tu yang reject tu? Ni. Nilai ni. Nilai tu saya tahu lah yang doktor kata yang kita tengok accept atau reject tu. Okey. Dia okey, saya tengok petua dia ni. Kalau berbalik pada petua, dia kan yang ini kan. Greater than 0.06. So kita akan reject HO kalau Z test kita lebih daripada Z alpha. Z alpha tadi tu adalah 2.3263. Okey. Tapi yang kita dapat Z test ni 0.72. So 0.72 ni dia tak lebih daripada 2.3263. So dia so therefore kita accept HO lah. Boleh faham ni? Okey, doktor faham. InsyaAllah. Ni cara satu cara lagi lah. Tapi saya ni suka guna ni sebab yang ni nampaklah kita tahulah kedudukan Z test kita kat mana kan. Lagi mudah lah kalau macam ni. So pada saya lah itu approach dia boleh je you all nak buat cara yang pertama ni atau yang kedua ni, boleh je mana-mana pun. Okey. Rasanya boleh kot Okey. Ada lagi tak soalan dalam tu? Kod boleh you all cuba sekejap. Okey, sekejap doktor. Lain ke?
Procedure accommodation, okay. Female are more likely to go medical check-up. Ini, ni lelaki perempuan. Alah, satu je ada. 14 tak bukan ada. Apanya? 14. 14 ni, dia tak, nombor 14. Lain, nombor 14 bukan. Bukan. Nombor 13 tu proportion juga, tapi dia perbezaan lelaki dengan perempuan. Okey, tak apa, saya buat soalan sendiri. Apa benda nak buat ni? Suntikan vaksin. Okey, saya bagi ni. The PDRM, okay, PDRM said 80% of road user di Malaysia Okay. kena saman. Okey. Pernah kena saman lah. You all, siapa yang tak pernah kena saman? Ada ke? Zarul. Dia bawa 80 Dia buat 80. Dia naik train doktor. Kalau highway 80, patut kena tangkap. Dekat US macam tu tau. Yang bawa too slow, Europe pun, dia yang boleh kena saman. Betul. Pasal dia lagi membahayakan trafik. Dekat Itu kat, Malaysia pun macam dekat tu ni juga lah. doktor. Mana? Sama pun. Dekat sini pun kena saman Malaysia pun macam tu juga. Tapi tak pernah dengar lah. Yang tahunya orang buat laju je kena saman. Dia kalau kat UK, dekat Europe, dekat US, kalau kalau bawa tu kira slow yang boleh apa nak kata tu, boleh membahayakan lah. Membahayakan, doktor. Pengguna. Dia menyusahkan orang. Dia maknanya kalau dia laju yang membahayakan atau slow yang membahayakan, dia boleh kena saman. Tapi ada satu saya pernah baca dekat US. Speed limit dia tinggi lah yang tu. Saya pun tak ingat berapa. Dekat that state, kata silap saya yang tu no limit kot. Dia macam kalau kat Jerman tu dekat Autobahn dia lah dipanggil. Autobahn tu kita punya plus lah. Dia punya no speed limit, tapi kereta tu kena saman. Sebab apa? Sebab tu adalah Hyundai apa benda purba kecil tu. Dia bawa punya laju tak tentu arah. Memanglah tak break the rule, tapi membahayakan. So dia kena saman. Okey, kata macam ni lah. PDRM sebut 80% daripada pengguna jalan raya kena saman. Okey. A random sample of let's say 200 user said apa nama tu? A random sample is selected. Okay, is selected and apa nak kata tu? Katalah 190 said they have been summoned. Cuma pernah kena saman. Okay. Is the claim by PDRM acceptable? Ini biasa statement macam ni lah dia orang buat. At let's say alpha 0.05 lah kata. Okay. Ni cuba. PDRM kata 80% pengguna jalan raya Malaysia ni pernah kena saman. Ini memang ada, saya pernah baca lah dalam surat khabar lah yang ni. 80% PDRM cakap 80% pengguna pernah kena saman. Tapi kita rasa, saya biasa kalau dekat kelas space ni, saya biasa buat survey lah bila nak tunjuk benda ni. Saya tak pernah jumpa lagi yang kurang daripada 90% yang pernah kena saman. Yang muka baik pun kena saman. Ya. Okay. So nak tengok ni. So katalah macam ni. So daripada 200 yang kita soal, 190 kata dia pernah kena saman. Jadi
boleh ke kita terima statement by PDRM ni? Dia 80%, tapi of course lah, apa H1 kita apa? H1 kita pi kurang daripada 0.8. Kurang ke lebih? Lebih. Kurang. Kalau saya akan check lebih lah. Kenapa dalam kes ini, kenapa saya pilih lebih daripada? Sebabnya, kita sebenarnya have no idea sama ada betul ke tak 80% tu. Tapi sampel yang kita dapat ni nampak macam, ini tinggi sangat lah kan. So, kalau saya akan guna yang ni lah. H1 dia pi lebih daripada 0.8. Right. So, tu pun maknanya alpha dia berapa? Alpha dia 0.05. So, masih berada di kanan lah. So, P dia 190 bahagi 200. So, kita dapat 0.95. 95. Ni tulis lain, cakap lain ni. Alright. So, kita buat Z-test. Z-testnya adalah 0.95 tolak 0.8 bahagi punca kuasa 2 0.8 bagikan dengan N kita 200. Okay. So, daripada situ kita dapat ini 0.15 bahagi punca kuasa 2 0.8 darab 0.2 bagi dengan 200. So, 5.3 mak weh. 5.3. Confirm kita akan reject HO. Confirm. Okay, alpha belah kanan kan. Okay, alpha. Ni alpha 0.05. So, ni Z 0.05. Kalau baca daripada table, you should get 1.6449 table 4. Z-test tu kita perlu baca table 4. Critical value bagi normal distribution. So kita dapat ni 5.3 ni jauh ke kanan. Jauh sangat ke kanan tu. Jauh lagi ke depan ni. Maknanya macam dah tak boleh sangkal lagi. Memang lebih daripada 80%. Maksudnya. Boleh follow tak? Dia punya tu maksudnya dia memang jelas sangat lah. Dia ni lebih daripada 80%. Sampel yang kita dapat tu jauh sangat daripada ni. Daripada critical value tu. So in other word, yang kita boleh kata yang ini memang significantly more than 80%. Ni maksud dia. Ni istilahnya significant. Yang kita guna significant level alpha tu kan. Ni apa maksud dia, itulah. Significant ni, contoh lah nak kata contoh. Katalah gaji you all, berapa yang gaji you all? Ada 10,000 lebih. Gaji Zara 12,000 ada. 12,000, okey. 12,000 Rizal Gaji Amir 15. okey, Amir gaji 12,000. Mak oi. Syarah pun tak macam ni, kesian Syarah. Okey. Gaji 12,000. Lepas tu bos kata, okeylah tahun depan ni tahun ni lah naik gaji. Dia ni naik gaji. So gaji naik. Kalau dulu 12,000, kali ni naik 12,000 RM30. Naik tak gaji tu? Naik. Tapi naik dia ni berasa tak naik gaji? Tak rasa. Maknanya macam tak payah naik pun tak apalah bos. Kalau macam ni kan. Yang ini maknanya walaupun naik tapi dia kenaikan yang tidak terasa, kenaikan yang tidak kenaikan yang tidak signifikan. Ni maksud dia. Boleh? Ni maknanya dia naik gaji betul tapi kenaikan yang tidak signifikan, not significant. Maknanya apa maksud dia adalah tak terasa lah maksudnya.
Tidak ada beza. Maknanya walaupun naik gaji tapi kenaikan yang tidak kita rasa dan serupa macam tak naik gaji lah. Tu maksud dia. Boleh follow. Okey. Tapi kalau dulu gaji 12,000, kali ni tiba-tiba bos bagi 13,400. Okey. Ni macam mana? Rasa sikit je. Ini barulah betul naik gaji je tak? Barulah betul naik gaji. Tu maksudnya kenaikan gaji yang signifikan. Kalau yang ni kenaikan yang signifikan. Jadi isunya bila maksud signifikan ni tadi pun super lah. Kalau kita dapat yang ni tu Z-test kat sini. Apa Z-test ni tadi? Kiraan kita adalah at 95% punya kadar. Okay? Kadar dia tu. So tengah-tengah ni Z equal to 0 tu adalah statement dalam HO kita. Ni 0.8 sebenarnya. So apa maksudnya? Ya 0.8 tu 80% lah. So PDRM kata 80%. Kita rasa boleh lebih lah. Tanya kawan-kawan semua kena. So yang kita dapat tu daripada sampel kita 95%. So apa maksudnya adalah sampel punya proportion yang kita dapat ni adalah significantly more than 80%. Terlampau-lampau significant. Terlampau-lampau lebih lah maksudnya. So dia adalah satu nilai yang sampel yang significantly more than 80%. Sampaikan kita terpaksa conclude ni lebih daripada 80% lah. PDRM tak betul. Okay. Boleh? Doktor, kalau dia punya, minta maaf doktor. Kalau pi tu tadi kurang daripada 0.8, dia masih tak betul lagi ya doktor? Maksudnya kalau H1 dia. H1 tu. Kalau H1 ni tukar. Dia sebenarnya tengok kita punya. Tengok soalan juga doktor kan? Ya betul. Dia biasanya tengok soalan lah. Tapi dalam kes contoh yang saya bagi ni, the interest is actually 80% tu yang PDRM sebut. Tapi yang kita dapat daripada sampel tu nampak macam macam lebih besar. Jauh sangat besar ni gitu kan. Jadi itu yang kalau saya the interest is to check lebih daripada 80% lah. Itu saya lah. Okay. Boleh follow. Boleh. Bagi satu soalan ni doktor. Biasanya daripada soalan lah kita boleh track apa sebenarnya HO H1 dia. Okey, boleh teruskan ni. One more. Nak satu contoh lagi? Satu. Okey, boleh. Nak doktor? Okey, boleh You all berapa orang dalam kelas sekarang ni? Sekarang ni ada 28, 30. 28 semua jaga ke tak jaga? Jaga. Ada doktor. Okey, Ada doktor. kita nak apa nama tu, kita nak guna your data. Okey. Ini data ni Malaysia tau. Malaysia ni dia kata 50%. Ini yang sebut ni adalah apa orang mata ni apa? Doktor mata ni. Optometris. Optometric. Okey, 50% of all adult. Okey, in Malaysia. Pakai spek. Mana gabun lah. Pakai spek tu maknanya pakai spek ataupun pakai apa nama tu? Contact lens. Alah, yang ditanam dalam mata. Contact lens lah tu. Contact lens. Contact lens, sorry. Okey. Dia pakai contact lens ataupun pakai spek lah maksudnya. Okey. Ini data betul Ini ada pernah doktor cakap lah kat saya. Pasal kita nak tengok juga. Ini maknanya big business ni. 50% orang pakai spek rupanya. 50%. So, kita nak tengok your data. Your own data. Ni your own data. So, let's take your data. Take your data. Tapi guna WhatsApp lah, senang sikit. Dalam your family, kata your family,
among your family adult lah, among adult in your family. Cuba identify, cuba tengok berapa orang dalam WhatsApp nanti, dalam WhatsApp buat yang pakai spek bahagi dengan bilangan dalam family lah. Ini maknanya suami isteri dengan adik-beradik sendiri, dengan adik-beradik suami yang usual lah macam tu. Cuba tengok ni, kita nak tengok betul tak statement ni. Dia kata 50%. Tapi kata kita nak check betul ke 50%. Okey, pi kalau saya lah, saya akan check dia 50% versus kurang. Pi kurang daripada 50%. Kenapa saya pilih kurang daripada 50%? Kalau saya lah, saya notice kedai optometrik ni tak adalah banyak sangat ni lah. Macam kalau kita masuk mana-mana mall pun, kalau ada pun satu, at most dua. Yang tu lah, mall besar-besar tu pun. So kalau saya lah, macam pada saya suspect dia kecil daripada 0.5. Okey. Ada sebab saya pilih tu lah. Okey, sekarang ni dalam your WhatsApp, cuba you all identify yang pakai spek tu. Among adik-beradik, suami, isteri, dengan tengok berapa orang yang you tahulah exactly pakai atau tak pakai. Dengan kawan-kawan pun tak apa. So kita masukkan dalam WhatsApp. So macam contoh, saya adik-beradik tapi semua dah tua. Memanglah ramai pakai spek. Okay. Kata ambil anak-anak saya lah Anak-anak saya yang pakai spek ada 1, 2, 3, 4 daripada 4 1, 2, 3, 4 5 sorry 5 mahal tau spek. 5 daripada 11. Doktor, family saya 5/5 doktor. Berapa? 5/5. Oh, okey. Okey, kita check. Tengok ni dalam WhatsApp. Okay. Dalam WhatsApp masukkan tu saja je nak tengok the interest. Senaraikan tu. Nanti saya type ni. Okey, 4/10. Saya suruh 4/10. Alamak, macam mana nak kira ni? Seorang tolong kira. Saya nak turun sekejap ambil air. Boleh doktor? Boleh Rumah 2 tingkat tau. Rumah anak saya hari tu nasib baik 2 tingkat. Oh, dia sempat duduk dekat hutan bumbung doktor? Tak ada. Nasib baik dia keluar tu just in time. Dia keluar tu dalam rumah baru dalam setengah kaki. Bila dah keluar rumah tu kan jalan rendah apa tu kan. Dah sampai pagar dada dia keluar. La ilaha illallah. Nasib baik tak ada apa-apa. Jalan kaki pergi masjid, meredah air tak berapa, ada lebih kurang 200 meter kot redah air tu. Lepas tu sampai kat jalan, okey, clear. Lepas tu pergi masjid. Dekat situ orang dah tunggu dalam 200 orang. Air makin naik dah masuk masjid. 2:30 pagi terak lori askar lalu masuk ambil dia orang. Yang sempat masuk 70 je. Dia keluar hantar alam megah. Lepas tu kabarnya dia nak masuk balik, nak masuk ni dah tak boleh masuk. Oh, nak masuk ke rumah balik tak boleh lah. Nak masuk ambil lagi dah tak boleh masuk. So tak tahu apa jadi kat dia orang tu, tapi yang kita dengar ini di Bukit Lancung tau. Bukit Lancung 11 orang meninggal. Innalillah. Satu tu dengar kabarnya 6 sekeluarga. Lepas tu dalam pada diorang malam tu dengar pula cerita ada 10 ekor buaya kat tempat tu. Aduh. Ya Allah, dugaan betul.
Okay, you all ni, seorang boleh tolong kira tak? Kira macam mana doktor? Total pakai, total semua ada berapa? Saya turun sekejap. Dalam turun-turun pun mau 7-8 minit. Total. Total yang pakai. 92. 92. Daripada total semua? 115. 115. Itu dah berapa persen tu? 60. 2 bagi 115. Ini pun dah 54%. Maknanya logik lah dia sebut tu. Okay. So kalau tadi kita check, saya suspect kurang daripada 50%. Okay. So maknanya daripada sini kita punya Z test sama dengan 0.54 untuk P tolak 0.5 bagi punca kuasa 2 0.5 darab 1 tolak 0.5 bagi N dia, total yang kita ada dalam sampel 115 orang. So dapat satu nilai yang agak kecil lah. So 0.04 Beirut 0.85. 86. 0.86. 0.86. So kalau tengok daripada ni, alfa belah mana? Kiri ke kanan? Ni lebih kecil kan? H1 dia lebih kecil. So alfa belah kiri lah. Ni alfa cos 5. So kita ada sini negatif Z 0.05. Boleh tengok dalam jadual 4 kita tu, table 4. It should be 1.6449. So negatif 1.6449 yang kita dapat dalam sampel tu positif 0.86. Yang kita dapat daripada sampel kita tengah ni kosong, somewhere kat sini. Ini kita punya Z test. So accept HO ke reject HO? Accept HO lah. So bila accept HO, maknanya betul lah ni. Betul lah tu apa ni yang optometrics ni sebut 50%. No wonder lah big business lah maksudnya. You all tahu tak macam mana nak estimate berapa pula nilai bisnes ni, industri mata ni, agak-agak berapa nilai dia. Cara dia sekarang kita dah confirm lebih kurang 50% lah. Okey, maknanya daripada data yang kita ada menunjukkan boleh terima 50% yang pakai spek. Okey, 50%. So apa yang kita perlu buat adalah seorang agak-agak setahun berapa dia habis untuk spek. Average lah agak-agak ada 300 RM300 ada tak? Setahun average. You all pakai spek tu berapa habis setahun? Roughly. Pakai bertahun doktor spek. Lepas tu so take average lah. Kalau lah kata seorang tu average-nya katalah 200 maknanya tahun ni dia beli harga 1,000, orang kaya 5 tahun baru tukar. Tu maknanya average dia 200 lah. So cuba bayang 50% darab RM200 darab adult population kat Malaysia ni setahu saya 15 juta, 15 million. So berapa jadi tu? RM200 darab 50% darab dengan 15 juta orang. 15 juta. Dia berindustri yang bernilai, salah kira ni, RM200 darab dengan 15 juta orang dewasa darab RM200. Okey.
So, alamak, apa ni? Bagi dengan ni dapat 6 bilion lah. Tu ke 6 bilion ni? 6 bilion RM industri. Ini cara kita estimate. Provided ini tepat lah. Ini jadi big question. Maknanya perlu kajian lebih lanjut. Berapa persen, berapa banyak diorang spend average per year. So kalau ikut estimate main-main saya ni, industri cermin mata kat Malaysia ni adalah bernilai 6 bilion ringgit setahun. No wonder lah orang kedai spek ni kalau dia buka lah kat taman saya ni, satu kedai tu rasa saya dah 20 lebih tahun tak tutup-tutup. Patut mahal. It's a big business lah maksudnya. So rugilah you all jadi juruterror. Ini kalau kira 200 average. Kalau lebih okay, lagi tinggi lah. 6 bilion ringgit punya industri per year. Okay. Dr. Ray-Ban itu tak kira beli Ray-Ban lagi tu. Ini baru kira pakai spek apa yang dipakai mesin tu. Yang rabun mata. Yang beli spek hitam ni lain cerita. Patutlah. Big industry rupanya. Wow. Okay. Silap lain lah you all. Cuba you all saja-saja lah tengok apa nama dekat tempat you all tu kedai cermin mata ni lah. Dah berapa tahun dia buka? Okay, sekarang baru nampak. Saya sentiasa tak pernah terfikir pun yang ini big industry. Okay, boleh follow. Doktor. Yang alfa tu dia akan bagi dalam soalan kan doktor? Biasa dia mesti bagi. Yang ni dia mesti bagi. Kalau dia tak bagi, kadang-kadang ada juga tu dia tersilap. Sebenarnya kalau tak bagi tu dia tercecil lah tu. You all guna je nilai yang level doktor. Macam mana? Alpha tu kira macam confidence level macam apa? Confidence level. Dia betul. Dia kita punya dia panggil significant level. Significant level, tapi dia macam apa nama tu confident level kita lah maksudnya. Okey, sementara dah dekat topik tu saya explain lagi lah apa yang maksud significant. Ada beberapa perkara yang you all perlu tahu dalam ni. Tapi definition aja lah. Doktor, kalau tengok kita sebenarnya apa yang kita buat, kita mengadili dua pernyataan yang bercanggah. Okey, macam ni kan bercanggah kan? Yang seorang sebut 50%, yang satu lagi kata mana pula kurang daripada 50%. Alright. So ini adalah dua dia panggil hipotesis lah. Tapi apa maksudnya? Dia adalah dua pernyataan yang bercanggah. Okey. So apa yang kita buat dalam hipotesis testing ni, kita mengadili dua pernyataan yang bercanggah. So macam mahkamah lah. Alah tak payah mahkamah lah, kita ambil kata you dengan abang you all dulu masa kecil-kecil bergaduh. Lepas tu yang adik cakap apa? Abang buat. Merangit menjerit macam tu, lepas tu cakap abang buat. Lepas tu abang cakap apa? Mana ada? Kan? So dua pernyataan yang bercanggah lah. Sebenarnya. Sorry Okay. So dia adalah dua pernyataan yang bercanggah. Dan kalau kata mahkamah tadi tu, dia punya hipotesis dia HO not guilty. Lawan dia tu H1-nya adalah bersalah. Okay. So kalau mahkamah, dia punya HO dia adalah not guilty, H1-nya adalah guilty. Jadi sejak dalam mahkamah dia buat assume dia not guilty. So
assume not guilty until proven guilty. Tu maksudnya kita assume HO tu betul dulu. Sama macam statistik pun sama. Kita anggap HO tu betul dulu. Daripada situ baru kita tengok evidence kita. So kalau mahkamah dia punya evidence tu itulah barang tinggalan lah, apa benda lagi tarikh, masa kena tepat, saksi apa semua tu. Tapi statistik dia punya evidence sampel je. Right. So dekat mahkamah bila dia buat keputusan tu, okey, yang tahu dia not guilty atau guilty tu siapa? Juri. Yang tahu betul-betul lah siapa dia? Oh, yang bersalah tu lah. Dia dengan tertuduh. Atas lah. Okey. Hakim tahu ke? Tak tahu. Hakim tak tahu, dia hanya based on evidence je. So ada dua je kemungkinan orang yang masuk mahkamah tu dia sebenarnya memang tak guilty ataupun dia sebenarnya guilty. So keputusan mahkamah ada dua je kemungkinan. Sama ada dia lepas atau kena hukum. Okey. Dia lepas atau kena hukum. Not guilty pun kena hukum ke? Macam mana? Kalau not guilty tu kena hukum juga ke? Kalau evidence tunjuk dia guilty, kan ada cases dia tak guilty pun tapi evidence tunjuk dia guilty. So dia kena hukum. Lepas tu kan ada, kalau you all ada jumpa-jumpa lah baca artikel tu, selepas 30 tahun dibuka balik bongkar kes tu dengan new evidence menunjukkan dia not guilty. Ada pernah baca tak mana-mana? Ada dekat Amerika ke? Amerika tu lah. Banyak berlaku macam tu. Adalah. Bukanlah kata banyak tapi adalah cases macam tu. Dia not guilty tapi mahkamah hari tu tunjuk kata dia guilty. Bila kemudian lepas tu bila check balik rupanya memang dia ni evidence baru menunjukkan dia not guilty. Okey. So kat mahkamah tu kalau dia sebenarnya not guilty tapi lepas dan lepaslah, maknanya ini keputusan dia, okeylah keputusan tu. Ini dia punya decision. Okey. Kalau dia not guilty kena hukum, yang ini ini apa ni? Itu not okay lah ke? Dia not okay, error lah. Ini error. Satu kesilapan lah. Kalau dia bersalah, guilty tapi lepas, error juga. Kalau dia guilty tapi kena hukum dan kena hukum, okey lah. Yang ni. So sekarang ni not guilty tapi dihukum, itu error. Hakim tahu ke dia buat error? Tak tahu. Dia tengok based on evidence. Yang guilty pula, kalau dia guilty kemudian tu lepas, error ke tak? Dia error lah. Okey. Soalan dia sekarang ni antara dua error ni, dia kena hukum walaupun dia tak guilty, dia lepas walaupun dia guilty. Yang mana lebih besar error dia? Not guilty tapi kena hukum. Dia not guilty tapi kena hukum tu adalah dipercayai lebih besar error dia banding dengan dia lepas walaupun dia guilty. Okay. So ini adalah error yang lebih besar. Okay. Kalau mahkamah lah, saya percaya macam tu. Orang yang tak bersalah kena hukum. Itu lebih besar error dia lah banding dengan kalau dia lepas walaupun dia guilty. So statistik pun super. Okay. Statistik ni yang kita adili adalah HO. HO tu betul atau HO tu istilahnya false, tak betul. So kita punya keputusan ada dua juga, sama ada kita accept HO atau kita reject HO. Reject HO ini pun sama, accept HO walaupun HO tu tak betul tapi accept HO juga. Yang ini mungkin kita reject HO. So serupa je. Kalau HO tu betul, kita accept HO, mana keputusan kita tu betul lah. Correct decision. So macam ni tadi, HO dia kata 50%. Kita rasa kurang daripada 50% lah. So kalau lah betul dia 50% and yet kita reject HO, maknanya kita dah buat error lah. So ini adalah error. Ini pun error. HO tu tak betul tapi kita accept HO.
Yang ini okey. Sama macam mahkamah. So yang ini ada nama dia. Ini nama dia type 1 error. Ini nama dia type 1 error. Ini type 1 error. Yang apa ni, ini nama dia, orang statistik ni dia tak panggil, tak pandai bagi nama. Okey. Dia punya type 1 error, agak-agak ni nama dia apa? Type 2. Type 2. Okey. Orang statistik ni dia tak adalah nak namakan ini bunga melati punya error, ini apa punya error ke, tak ada. Type 1 error, type 2 error. Okey. Senang ingat doktor. Okey. So ada 2 error lah. So mahkamah pun samalah. Ini maknanya type 1 jugalah. Yang ni adalah type 1 error, type 2 error. So kalau kat mahkamah tu type 1 error tu lebih besar dia punya error. Tapi dekat kalau kata secara statistik, it depend. It depend. In fact kalau dalam quality lah macam tadi kan, yang kita kata 4% tu, 4% kita kata ni betul dia 4% defect. Versus lawan dia tu adalah dia more than 4%. Kalau kata kita betul dia 4%, kita accept HO, okey lah. Kalau kata sebenarnya dia 4% tapi kita reject HO, kita kata dia lebih daripada 4%, dia tak adil kepada pengeluar tadilah, yang pengeluar ammunition tu. Tapi yang dalam kes yang kedua tu, dia sebenarnya lebih daripada 4% and still kita accept HO, kita kata dia 4%. Ini type 2 error. Ini rugi pada kita lah, maksudnya rugi kepada user, okey, user consumer lah. Ini consumer. Ini dalam quality control ada nama ni. Ini consumer, apa nama tu, consumer risk. Ini producer risk. Betul dia 4% defect tapi kiri. Ini adalah producer risk, yang ni consumer risk. Dia ada dia punya tu lah. Tengok area mana kita pakai lah. Okay, so yang type 1 error ni tadi, kalau ikut cara dalam statistik ni, type 1 error ini adalah kita punya significant level. Significant level alpha, yang define sebagai the probability kita reject HO walhal, okey, walhal tu ini kita tandakan palang aja. Yang itu adalah dipanggil conditional probability. Walhal HO tu adalah true, betul. Okey. Kita reject HO walhal HO tu adalah betul. Ini type 1 error. And this type 1 error tu adalah dia probability, itu adalah alpha yang kita set. Okay. So kalau kita punya keputusan tadi tu, kita reject HO ada nilai alpha yang kecil, maknanya keputusan kita tu kita amat yakin. Boleh faham tak? kita amat yakin dia betul lah. Okay. Tak apalah, yang itu tak ada sangat dalam syllabus. Dan yang ada dalam syllabus ini je yang saya tanda ni. Type 2 error, dia biasa ditandanya tu type 2 error. Type 2 error, ini adalah kita punya probability kita accept HO walhal, okey, walhal tu satu palang macam tu je, HO tadi tak betul, itu HO false. Yang ni biasanya kita tanda dia sebagai beta. Okey, so alpha tu significant level kita. Alright, boleh dapat idea tu. So maksud dia tu alpha ni, maksudnya tadi yang ini kita ada satu contoh tadi. Yang ni ni pun kecil tadi ni, ada there's another one. Yang besar tadi 5 point berapa tadi? 5.3. Tadi 5 point something punya tu. Mana tadi tu? Ni. Okey. Ni 5.3 tu. Okey. Kalau bila kita reject HO tu, alamak, sekejap, padam ni sekejap. Saya nak tunjukkan idea dia tu. Okay. Kita punya alpha dia
Alpha dia 0.05. So kalau kata alpha Z 0.05 1.6449. Kejap. Saya tu buat kat graf lain lah. Saya nak tunjukkan konsep dia tu. Konsep ni kita akan pakai dalam chapter mendatang tu. So saya ingat saya cuba explain sekarang ni dulu. Lepas tu nanti kita akan introduce tu. Okay. Kita ada Z test dia sama dengan 5.2. Okay, 5.2. Okay, Z test. Kalau alpha ni adalah 0.0. Ini greater than H1 dia. Ini tadi tu pi greater than pi ke mu. Greater than some value lah, pi o lah kata umum dia. So alpha dia belah kanan. Yang ni nilai dia 1.6449. Okay. Kalau Z test dia 5.2, kita accept HO ke reject HO? Faham soalan tak? Jangan Kalau lah kata kita punya H1 dia, ni secara umum H1-nya adalah umum lah, kita ambil theta Theta tu maknanya tak kira lah pi ke mu ke. Okay. Ini equal to some pi o. Ini theta lebih daripada satu nilai. So dalam contoh ini alfanya mesti di sebelah kanan lah kan? Betul. Okay. Kalaulah kita set alpha 0.05 untuk Z test. Okay. Nilainya adalah critical value itu 1.6449. Okay. 9 ni critical value. Okay. Pada alpha 0.05 kita accept HO ke reject HO? Kalau Z test dia 5.2. Kita accept apa tu? Kita mana? 5.2 tu kan jauh depan tu. Reject. Reject HO kan? Besar. Sebab alpha belah kanan ni kan. Alpha belah kanan. So kita punya tu 5.2. Z test 5.2. Ada ke depan lagi ke? Bukan dia ke kanan lagi nilai tu? Ke kanan lah. So dia lebih daripada 1.6449. So reject HO lah. Tak clear? Ya. Ini dia punya test tu greater than. Dia punya test greater than theta. Theta no. Reject HO lah kan? Bukan dia dalam rajah tu, dalam lorek tu. Dia dalam kawasan telur lah. Ini graf ni sebenarnya panjang lagi ni. Iyalah. Reject HO lah kan? Betul? Betul. Ni kena faham betul konsep ni. Sebab dekat dalam requirement yang reject HO tu ada satu yang Z test lebih besar daripada Z alpha tu, dia reject HO. 5.2 ni kan lebih daripada 1.6449. So reject HO lah. Okay, Z test reject. Betul. Betul. Kalau kita ikut apa ni doktor punya tu, ketua. Sebab dia H1 dia greater than ni tak? So alpha belah kanan. Okay. So critical value dia kat sini. Ini kita punya critical value, so reject HO. Betul Agree? Agree. Okay. Kalaulah kata kita tukar pula alpha tu kata jadi 0.01. Maknanya lagi kanan lah dekat kita punya Z 0.01 ni kan. Okay, setuju. Betul. Sebab apa? Sebab yang 0.01 ni kawasan ni. Okay. Kalau 0.05 semua kawasan ni. Ya. Yeah. Okay. So kalau 0.01 critical value baca daripada table 2.3263. 2.3263. So accept HO ke reject HO?
Kita still Reject reject kan? doktor. Okey, at alpha 0.01 reject HO. Betul? So definitely alpha 0.05 pun kita reject HO lah. Kan? Okey, kalau lah kita ambil kecil lagi, katalah Z 0.005. Maknanya alpha dalam kes ni 0.005. So kalau baca nilai ni, cuba baca dalam tu, dalam table 2.58. 0.005. Jumpa tak? 2.5758. Ni table 3 betul kan? Macam mana? Table 3 kan? Table 4. Table 4. Table 4. 2.5758. 2.5758 kan? So SPM juga. pun reject HO kan? Maknanya pada nilai alpha 0.005 pun reject HO. Okey. Kalau kita ambil lagi, kalau nak kata nak lagi kecil lah, kata dalam 0.01 pula. 0.001. Berapa nilai dia? 3.0902. 3.9 3.9 3.0 something pun reject HO kan? Betul. Okey, so apa maksud dia dalam kes ni adalah Z-test 5.2 ni terlampau jauh sangat daripada nilai Dia benar ni. Ini kira sebenarnya tetap O kita lah. Okey. So sampaikan kita reject HO. Okey. So kalau ikut kiraan betul dia, nilai alfa yang sebenar, the true alpha, dia panggil ni the true alpha. The true alpha is calculated by the probability of Z lebih daripada kita punya Z test. Okay. Maknanya apa maksudnya kawasan ni lah, yang ujung belah kanan dia. Okay, ni nilai alfa yang sebenar. Alfa dipanggil alpha hat. True alpha ni kita tahu alpha hat lah. Alpha hat. Okay. Jadi maksud dia, kalau kita mampu kira lah ujung ni, probability ujung ni, petua dia lagi mudah. Satu cara lagi petua, kalau alpha hat ni lebih kecil daripada kita punya alpha yang kita set, then reject HO. Lagu semua. Boleh follow tak? Follow ada. Follow. Okay. Kalau kita mampu kira lah, yang alpha hat ni, ini ada nama dia. Ini nama dia P value. Kalau kita mampu kira lah. So, P value ni nanti kita akan guna konsep P value ni dalam chapter, ada 2 chapter terakhir. Okay. Regression dengan analysis of variance. Yang 2 tu. Okay. Boleh? So sebenarnya ada 3 cara lah. 3 petua kita boleh guna. Satu cara yang guna graf macam ni. Satu lagi cara yang kita tulis secara umum tadi tu. Petua tu. Bila masa nak reject HO, kalau kita punya Z-test lebih ni, yang ni. Ini satu cara lagi. Satu cara lain. Satu lagi yang draw graph je. Draw graph. Satu cara lagi yang baru saya tunjuk ni, kalau kita mampu kira dia panggil P value. Okay, yang ni. Petua ni lagi mudah. Kalau P value ni lagi kecil daripada kita punya alpha, reject HO. Yang tu kita akan cover dalam chapter ANOVA dengan apa nama tu? Apa satu lagi yang regression. Okey. 2 chapter terakhir. Yang ini lebih mudah lah. Yang ni lebih mudah dia sebab package yang calculatekan nilai ni. Yang tu kita akan guna Excel kemudian nanti. Okey. So hari ni tak dapat cover banyak lah pula.
Tapi I hope discussion kita ni dia nampak jelas lah apa sebenarnya. Jadi apa maksudnya yang tadi tu, yang ini kita akan reject HO setelah sampel yang kita ada tu, sampel kalau dalam contoh ni, sampel proportion yang kita ada adalah significantly greater than yang nilai tengah ni. Yang ni lah, ni maksud dia. So istilahnya adalah significantly. So nilai alpha yang kita set tu, ini nama dia significant level. Okay. Significant level. Tapi apa maksud dia? Kalaulah kita reject HO tu, kita reject HO, even pada nilai alpha yang amat kecil, keputusan kita tu, kita amat yakin betul. Okay. Sampel yang kita ada pun, kalau tadi ni contoh dia tu, 5.2 tu mana tadi 5.2 itu PDRM tu. Ni PDRM tu. PDRM kata 80%, kita sangka besar, ni lebih besar daripada 80%. Sampel mean yang kita dapat 0.95 tu adalah jauh sangat lebih besar daripada 80%, sampaikan kita amat yakin kita buat keputusan dia lebih daripada 80% tu adalah amat besar kebarangkalian tu betul. Okay. Sebab apa? Sebab kita punya significant level kita tu, yang ni, yang significant yang ni, dia amat kecil. Okay. Even kita tolak, even pada nilai alpha yang kecil pun kita tolak HO juga. So kita amat yakin lah maksudnya. Amat yakin keputusan kita tu betul. Okey, boleh follow. Kalau mahkamah lah, kalau mahkamah dia punya approach-nya adalah no error. Maksudnya beyond any reasonable doubt. Maksudnya tidak ada yang meragukan lagi dia memang bersalah. Okey. So maksudnya kebarangkalian berlakunya error 1, error 2 tu adalah kosong. Tu maksud dia. Itu mahkamah lah. Tapi kita dalam statistik, kita tak mampu jadikan kosong sebab kita hanya rely pada satu sampel aja. Okay. Kita ada satu sampel, tu je lah yang ada, dan itu je lah keputusan yang kita boleh buat. Tapi keputusan kita tu kita measure dia daripada kita punya alpha. Kalau kita berjaya tolak HO tu pada nilai alpha yang kecil pun, amat kecil, maknanya kita amat yakin keputusan tolak HO tu adalah betul. Itu maksud dia. Okey, boleh? Itu konsep dia lah, konsep. Sebenarnya saya dah terlebih ajar dia tu. Tapi I hope ini bagi you the idea lah. Dalam nanti chapter 2 chapter terakhir tu, yang kita akan kira dia punya p-value. Kita tak kira pun, yang kira tu hanya your package je, Excel. Ini dah 11 malam. You all, saya ingat macam mana, you all, kita off aja sekarang. Sambung hari Khamis lah betul. Hari Khamis ni, Khamis janganlah. Jom hari Jumaat cuti. Kita buat Jumaat lah. Jumaat ini kita ada kelas Sabtu kan? Oh ada. Sabtu ni kelas.